Assalamualaikum guys, selamat datang ke ASR TV. Oh, aku excited perlawanan ni guys, pasal Sabah FC akan kembali beraksi. Tapi itu pun bukan di Liga Super lah, tapi ini adalah perlawanan seterusnya untuk Sabah FC di saingan AFC untuk perlawanan ketiga. So aku tahu banyak yang menghantui kita, banyak yang menghantui aku juga untuk persembahan pemain kita untuk perlawanan yang akan datang ni. Tapi bagi aku personally, aku tidak suka judge pemain based on diorang punya persembahan di international match, kerana kita tahu itu adalah merupakan pasukan yang tim yang jarang sekali bertemu lah. Okay, tapi itulah pasal kenapa aku lebih menumpukan kepada Sabah FC sebenarnya, pasal ini adalah tempat di mana player-player kita sering beraksi bersama-sama, berpuluh perlawanan telah mereka lalui. So aku believe persepahaman yang lebih bagus wujud sewaktu kita punya pemain berada di klub berbanding di international match. Lebih kurang begitulah. So perlawanan ni guys, so video ni guys aku akan share dengan kamu mengenai head to head untuk perlawanan ni. Tapi again, aku tidak kenal Haipong sangat, jadi tidak ada banyak benda yang aku boleh share lah. Dan selepas itu, habisnya aku buat share di penghujung video, aku akan share dengan kamu pula tentang prediction aku, berapa jumlah gol dan tim mana yang bakal memenangi perlawanan ni. So jom kita mulakan. Jadi guys, basically ini adalah kedudukan Haipong FC ni sewaktu bersaing di Liga Utama Vietnam pada tahun 2023. Tahun ni lah sebenarnya, kerana mereka baru saja memulakan next season mereka, baru satu perlawanan sebenarnya Haipong ni telah lalui untuk perlawanan musim baru mereka. Dan sebelum ni, sewaktu penghujung saingan Liga Utama mereka, Haipong berada di tangga ke-6 sebenarnya. Bukanlah merupakan satu kedudukan yang bagus untuk mereka dengan jumlah kekalahan, jumlah gol dan bolos pun agak banyak jugalah jika dibandingkan dengan tim-tim lain, membuatkan mereka, aku tak pasti kenapa mereka boleh layak untuk beraksi di AFC ni, Group H ni especially. Tapi apa yang aku tahu, mereka telah berjaya untuk ke perlawanan playoff yang menentukan sama ada mereka layak untuk berada di saingan AFC, dan mereka berjaya menundukkan klub yang mereka tentang dan menempah tiket untuk perlawanan group stage di AFC ni, di mana bersama-sama dengan Sabah di Group H. So kalau kita tengok permulaan saingan Liga Utama mereka ni, Haipong sekarang berada di tangga ke-7 pula dengan satu perlawanan saya macam aku cakap tadi yang telah mereka lalui. Itu pun dimulakan dengan keputusan seri untuk Haipong. So nampak gayanya mereka masih lagi, walaupun satu perlawanan lah, tapi aku merasakan sini mereka masih belum mampu lagi untuk menyaingi mana-mana pasukan untuk saingan di Liga Utama mereka. Dan ditambahkan lagi dengan perlawanan yang 4 perlawanan terakhir yang mereka lalui setakat ni, hanya mendapat satu kemenangan sewaktu menentang PSM Makassar tempoh hari. Selepas tu, waktu perlawanan AFC, perlawanan kedua mereka tewas pula kepada Hugang 2-1. Ingat, kita menewaskan Hugang pada perlawanan tu di Stadium Likas. Dan seterusnya, untuk perlawanan Liga tempatan mereka, mana aku katakan tadi, mereka seri menentang dengan salah satu klub yang beraksi di Liga Utama mereka. Aku dah aku sebut nama klub tu, tak pandai aku sebut. Dan membawa mereka untuk perlawanan seterusnya pada 25 Oktober nanti, menentang Sabah FC di stadium mereka sendiri. So kalau kita tengok di sini, sama ada mereka beraksi di stadium mereka ataupun di luar untuk 2 perlawanan terakhir, bukanlah satu result yang cukup bagus untuk mereka. Dikenakan lagi dengan pasukan Sabah kita yang akan bertandang ke Haipong sekarang ni dengan rekod yang cukup bagus, rekod keputusan, jumlah gol yang cukup bagus. Aku nampak sini macam extra advantage untuk Sabah FC lah. So kalau kita tengok pula apa yang ditampilkan oleh Sabah FC seperti mana yang aku katakan tadi, walaupun kita tewas dengan Perak pada perlawanan terakhir kita di Liga Tempatan, tapi again, apa yang telah ditampilkan so far untuk AFC Sabah FC ni, 2 perlawanan kita menangi dengan jumlah gol yang cukup bagus, dibawa lagi untuk perlawanan yang akan datang menentang Haipong ni. So basically jumlah gol kita untuk menentang Hugang, untuk menentang PSM Makassar, baik home ataupun away, kita masih mampu untuk menjaringkan gol, jumlah gol yang cukup bagus lah. So it's an advantage untuk kita beraksi di Haipong, dikenakan lagi dengan kita tewaskan Hugang dengan jumlah gol yang besar, dan Hugang pula berjaya menewaskan Haipong. Untuk perlawanan AFC, nampak di sini di mana level ataupun chances untuk Sabah FC berada, orang cakap boleh menerajui perlawanan ni. So ini adalah kedudukan terkini untuk Group H guys, di mana kita mendahului
pesaing-pesaing lain di tempat pertama dengan belum mencatat sebarang kekalahan lagi setakat ni. Kalau kamu tengok jumlah gol yang kita jaringkan pun cukup bagus. 8 gol kita lakukan, hanya 1 bolos saja yang kita terima sepanjang daripada 2 perlawanan. Membuatkan kita ramai orang mengatakan kita adalah favourite lah, Sabah FC adalah favourite untuk menerajui grup H ni. Tapi again, persoalannya yang aku fikir sini adalah gap untuk Sabah FC daripada perlawanan last kali menentang PSM Makassar membawa ke Haipong ni memang cukup jauh. So apa yang aku risaukan di sini adalah stamina dan juga sharpness pemain kita untuk beraksi di away lagi, especially di mana kita tahu tak boleh nafikan juga so far kita punya performance away ni amat merisaukan. So adakah ini akan memberi efek untuk perlawanan ni? Dikenakan lagi macam mana aku cakap, adakah mentaliti pemain-pemain kita yang dipanggil bersama Harimau Melaya akan mengganggu mereka untuk perlawanan ni? Itu pun satu benda yang kita kena consider lah. Tapi bagi aku, kita berada dalam satu tahap dalam performance yang cukup bagus dibandingkan dengan Haipong ni, di mana tidak berapa konsisten perlawanan mereka domestically dan juga untuk bagian AFC lah. So macam-macam tadi tidak banyak yang boleh aku share, hanya gambar-gambar yang aku share daripada kamu sebentar tadi. Itu sajalah yang aku boleh base aku punya judgement untuk video kali ini, di mana percentage untuk Sabah FC agak bagus sebenarnya. Aku meletakkan dalam lebih kurang, tidak mahu tinggi sangat harapan lah, dalam 55% untuk Sabah FC dan 45% untuk Haipong. Oleh kerana reason benda lain yang aku risaukan aku sebut sebentar tadi itu. So berapa kemenangan yang bakal dimiliki oleh Sabah FC? Aku meletakkan Sabah FC akan memenangi perlawanan ni dengan tidak cukup selesa sebenarnya. 2 gol untuk Sabah dan 1 untuk Haipong. Aku rasa Haipong pun mampu untuk menjaringkan gol pada perlawanan ni. Ya, basically itu sajalah. So okay guys, macam mana pula pendapat kamu untuk perlawanan yang akan berlaku pada esok hari ni? Di manakah chances kita? Bagaimanakah mentaliti pemain kita untuk mengharungi perlawanan ni? Itu pun benda yang aku mau kamu komen di bawah. Pasal macam bagi aku berbaloi untuk diperbincangkan lah, dan kita akan menyambung kita punya diskusi di ruang komentar di bawah. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.